Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insyaallah untuk hari ini nahnu sanatakallam an mawdu' al-jadid fi ilm usul al-fiqh ala wa hiya maqasid asy-syari'ah. Maqasid syariah. فأولا هيا ننظر إلى معيار التعلم أو هدف التعلم. أولا ذكر تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية. ثانيا بيان أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية وأمثالها. أقسام وأمثالها. ثالثا تطبيق حفظ الضروريات الخمس في الحياة اليومية. Okay, kita ada 3 objektif utama dalam tajuk ni. Yang pertama, kita perlu belajar, perlu mengingat serta memahami takrif maqasid syariah, apa yang dimaksudkan dengan maqasid syariah, kemudian mampu terangkan pembahagian maqasid syariah beserta contoh. Yang ketiga, melaksanakan ataupun mengaplikasikan hifzud dururiyat, penjagaan dururiyat yang 5 dalam kehidupan seharian. Okey. Hayya nanzur ila ta'rif atau ma makna maqasid syariah. Apa yang dimaksudkan dengan maqasid syariah? Okey, baik. Dari segi bahasa, fil lughah mufraduha maqsad bermakna ghayatun. Dari segi bahasa, maqasid ni adalah mufrad daripada maqsad dengan makna ghayah, tujuan ataupun matlamat. Matlamat yang akhir, hujung. Tujuan ataupun matlamat yang akhir, hujung. في اصطلاح الأهداف التي قصدها الشارع الحكيم لتحقيق سعادة الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة. Okay, baik. Dari segi istilahan pula, maqasid syariah ni adalah al-ahdaf, tujuan-tujuan. Okay, jamak tujuan-tujuan allati qasadaha syari'ul hakim, yang telah ditetapkan oleh syari'ul hakim Allah, litahqiq sa'adatul insan, untuk memastikan atau untuk memastikan kebahagiaan manusia, wa maslahatihi, dan kepentingan manusia, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulan kita dapat pada takrif maqasid syariah ni, maqasid syariah ni adalah satu objektif. Satu objektif. Objektif apa? Objektif yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang mana objektif tu, semua hukum yang ada di atas dunia ni, hukum syariah kita ni, semua bermatlamatkan objektif tersebut. Okay. Kita ada hukum haram arak, apa objektif akhir dia? Kita ada hukum wajibnya solat 5 waktu, ada objektif dia. Jadi objektif itulah yang dipanggil sebagai maqasidus syariah. Okey. Habislah mi'yar ta'allum yang pertama, zikru ta'rif. Yang kedua, kita masuk aqsam maqasidus syariah wa amthaliha, pembahagian maqasid syariah berserta contoh. Okay, aqsamul maqasidus syariah bihasbil manat. Jadi pembahagian mengikut kepada manat ni, konteks dia. Jadi yang pertama, dia ada maqasidul kulliyah al-ammah. Okay, pembahagian yang pertama dalam maqasid syariah ni ada maqasid kulliyah ammah, maqasid am. Nak cerita maqasid am, maksud am tu adalah umum. Maknanya kalau apa disebut sesuatu yang umum tu, makna bawah dia boleh masuk banyak. Boleh masuk banyak. وهي التي تلتقي عندها كل أحكام الشريعة بحيث لا يكون حكما منها إلا وهو منته في غايته البعيدة في تحقيقها. Okay. Maqasid am ni adalah satu maqasid ataupun objektif yang mana bawah dia termasuk semua hukum. Semua hukum tu mestilah berobjektifkan maqasid ni. Okay. Senang ceritanya, kita tengok balik ayat Quran. Qala subhanahu ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah kata
firman Allah Ta'ala, tidak aku ciptakan manusia dan jin ni kecuali untuk beribadat kepada aku. Jadi tujuan kita hidup di dunia ni tak lain tak bukan adalah untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Tak kira lah apa sahaja perbuatan kita tu mestilah berlandaskan ibadat. Apa sahaja pekerjaan kita tu mestilah objektif kita adalah ibadat. Kita belajar. Kita belajar sebagai penuntut ilmu, objektif kita mestilah ke arah ataupun menuju kepada ibadat. Kita belajar bukan kerana nak sijil. Kita belajar bukan kerana nak nama. Ataupun kita sebagai guru, ustaz sebagai guru ni pun tak bolehlah nak mengajar ni untuk tujuan utamanya adalah untuk dapat gaji, tak boleh. Mestilah tujuan akhir itu adalah untuk ibadat. Ustaz mengajar ni untuk membantu anak-anak supaya faham dalam ilmu, seterusnya dapat gunakan ilmu tu untuk mendapatkan keredaan Allah Ta'ala. Maka dikira sebagai ibadat ustaz mengajar. Sama juga, apa-apa pekerjaan sahaja mestilah kita kaitkan dengan ibadat. Kerana ibadat adalah objektif yang am. Okey, sebut pada sebab pada ibadat ni ataupun sebut pada maqasid am ni, dia ada terbahagi kepada dua sepatutnya, iaitu di bijanibil ibadah wa bijanibil munkar, nahyu anil munkar. Jadi apa-apa sahaja perbuatan kita mestilah berlandaskan ibadat dan menjauhi kemungkaran. مثالها قصد الشارع من وضع الأحكام ابتداء لتحقيق مصالح في دخول المكلف في دائرة العبادة والامتثال وإخراجه من الدائرة الهوى. Okey, ini dia bagi contoh. Semua hukum adalah untuk mentahqiqkan, untuk memastikan maslahat kepentingan wa fi dukhul mukallaf fi dairah, dan memasukkan mukallaf, seorang mukallaf ni, seorang yang akil baligh muslim ni, dalam daerah ibadat, dalam pekerjaan yang dikira sebagai ibadat. Wa ikhraju min dairah, dan mengeluarkan mukallaf tersebut daripada kerosakan, mafsadah. Jadi maqasid am ni dia umum. Semua pekerjaan, semua hukum adalah bertujuan kepada satu, iaitu ibadat. Yang kedua, kita ada maqasidul khassah, wahia allati taltaqi 'alaiha jumlatan min al-ahkam asy-syar'iyyah allati tantami ila naw'in wahid min anwa' majalat al-hayah. Apa yang dimaksudkan maqasid khas? Ada am, ada khas. Jadi maksud dia adalah satu objektif ataupun satu maqasid yang taltaqi 'alaihi jumlah, yang bertemu kepadanya jumlah minal ahkam, beberapa hukum syarak. Contohnya ada 5 hukum syarak, ada 5 hukum, kelima-lima hukum ni bertemu atas satu tujuan yang sama. Okey, kita tengok contoh. Min anwa' majal hayah, yang berkait dengan kehidupan seharian kita. Contohnya maqasidul khassah bil a'ilah. Maqasidul khassah bil a'ilah kama maqsidut tamtin asri al-qurabah wal hufadhu 'alaiha. Okey. Jadi maqasid khassah bil ailah. Ini salah satu maqasid khassah. Maqasid khas tentang kekeluargaan. Jadi bawah pada maqasid ni ada beberapa hukum yang berkait dengan kekeluargaan, untuk memastikan kebahagiaan keluarga tu, kesejahteraan keluarga tu. Dia ada beberapa hukum yang mana semua hukum-hukum tersebut tu bertujuan untuk menjaga ailah, kekeluargaan. Okay. Contoh lain, maqasid khassa bit tasarruf al-maliyah ka hifzul mal al-ummah wa tawfirihi laha. Okay, ni contoh yang kedua. Jadi kalau nak ambil contoh, cukuplah setakat ni. Maqasid khassa bil ailah ataupun wa maqasid khassa bit tasarrufat. Tasarruf al-maliyah, pengurusan harta. Maqasid yang mana bertujuan untuk menjaga harta kita. Sebab itulah ada hukum riba, ada hukum jual beli, semua tu berkait dengan ataupun berobjektifkan tasarrufat maliyah, untuk menjaga pengurusan harta ataupun pengurusan wang. Yang ketiga, kita ada al-maqasidu al-juz'iyah. Al-maqasidu al-juz'iyah
وهي التي تهدف إلى تحقيق أحد الأحكام الشرعية. Okey, al-maqasid juz'iyah ni boleh kita terjemah kepada maqasid yang serpihan-serpihan. Mana ada pecahan-pecahan kecil. وهي التي تهدف إلى تحقيق أحد الأحكام الشرعية. Iaitu satu maqasid yang bertujuan untuk memastikan tiap-tiap hukum syarak. Okey, contohnya kita tengok contohlah senang. Hukmul wudu maqsadahu tahqiqut taharah. Hukum wudu adalah bertujuan untuk memastikan kesucian. Jadi maqasid juz'iyah dia adalah tahqiq taharah. Apabila sebut tahqiq taharah ni, bawah pada tahqiq taharah ni dia ada pula wudu, ada mandi wajib, ada cara basuh najis, cara izalatun najasah. Semua ketiga-tiga tu, wudu, mandi, izalatun najasah tu, semua tu bertujuan untuk tahqiqut taharah, memastikan taharah kita sempurna. Wa hukmut tahrim maisir wal khamar maqsuduhu naza'a asbabul fitnah. Okey. Naza'a asbabul fitnah ni tujuan hukum pengharaman judi dan arak ni adalah tujuan dia adalah untuk menghilangkan sebab kepada fitnah dan permusuhan. Okey. Jadi ni adalah maqasid juz'iyah dia. Menghilangkan sebab fitnah dan permusuhan ni adalah maqasid kepada ataupun tujuan kepada hukum pengharaman arak dan judi ni. Okey. Jadi inilah maqasid juz'iyah. Atas ni tahqiqut taharah ni adalah maqasid juz'iyah. Okey. Yang tu pembahagian bihasbil manat. Kita tengok pembahagian yang kedua. Okey. Pembahagian kedua aqsamul maqasid bihasbi quwwati maslahah. Pembahagian maqasid syariah dari segi kekuatan kepentingan. Setakat mana kepentingan benda tu. Okey, jadi mengikut pada kepentingan mengikut pada kekuatan kepentingan tu dia ada 3, maslahah dururiyah, maslahah hajiyah, masalihut tahsiniyah. Okey, kita tengok satu-satu apa yang dimaksudkan dengan maslahah ad-daruriyah. Dururiyah. Wahia al-maqasidu al-lazimah allati la budda fi qiyam masalihuddin wad dunya ala wajhi la yakhtalla bihi nizamiha al-mashru'. Apa yang dimaksudkan maslahah daruriyah adalah maqasid yang lazim, yang wajib, yang pasti kena ada. La budda fi qiyam masalih, tak dapat tidak, memang kena ada. Untuk apa? Untuk mendirikan ataupun untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan agama dan dunia ataupun dunia dan akhirat. Ala wajhi la yakhtalla bihi nizamiha masyru', atas bentuk la yakhtalla, tidak mencacatkan nizamiha, peraturan-peraturan syariat. Wa majmu'ul maqasidud dururiyah khamsah, dan himpunan-himpunan ataupun kumpulan-kumpulan maqasid dururiyat ni, okey, yang mana kita kata benda ni memang kena ada. Kalau tak ada benda ni memang tak dapat memastikan agama kita ni selamat, tak dapat memastikan dunia kita ni selamat. Tak ada salah satu ni memang tak dapat kita tahqiqu masalihuddin wad dunya. Apa dia? 5 tu. Hifzuddin, jaga agama, an-nafsu, nyawa, al-aqlu, akal, nasal, keturunan, amal. Jadi kelima-lima benda ni lah yang kita panggil sebagai maslahah daruriyah. 5 benda ni adalah 5 elemen yang kalau tak ada salah satu maka cacatlah kehidupan kita. Kalau kata tak ada hifzuddin, kita tak jaga agama kita, maka tak adalah iman kita. Wal iyazu billah. Kalau tak ada an-nafsu, tak ada hifzun nafsu ni, maka tak amanlah dunia ni. Manusia saling berbunuh-bunuhan sebabnya tak ada penjagaan nyawa. Contohnya kalau dalam Islam ni tak mengharamkan pembunuhan, maka
banyaklah berlaku pembunuhan. Jadi sebab itulah secara umumnya Islam ni mengharamkan pembunuhan sesama manusia. Seterusnya samalah juga akan asal mal. Yang 5 ni kita akan tengok detail kejap lagi bawah tu. Kemudian pembahagian yang kedua mengikut kuwatal maslahah ni, al maslahah hajat keperluan, hajat keperluan. Wahia allati ihtaju ilaiha an-nas litawassu'ati wa raf'i ad-dayqi wal haraj wal masyaqqah. Ialah satu maslahat yang mana diperlukan manusia untuk memperluaskan ataupun untuk mempermudahkan urusan harian lah. Waraf ad-daik, dan mengangkat kesempitan ataupun kesusahan. Wal haraj, samalah ni. Jadi benda ni kalau ada ni, kalau ada benda ni, manusia jadi mudah. Manusia tak susah. Mithaluha at-tarakhus ka rukhsatul marid was safar. Seperti contohnya kemudahan untuk orang sakit dan orang bermusafir. Kemudahan apa? Solat apa? Jamak, qasar, apa semua tu. Semua tu adalah kemudahan. Kalau tak ada pun boleh hidup tak? Boleh. Kalau tak ada boleh hidup. Cuma kalau ada benda tu, kita jadi senang. Kita tak susah. Wattawassu' fil muamalat al-mashru'ah ala nahwu salam wal musaqat. Dan kemudahan dalam segi muamalat, jual beli. Kita ada salam, baik salam ni baik boleh kata pre-order, barang tak ada lagi kita dah beli. Al-masalih, pembahagian yang ketiga, qismu salis min aqsam al-maqasid bihasbi quwwat al-maslahah. Al-masalihu tahsiniyat. Apa yang dimaksudkan dengan tahsiniyat ni? Elok. Wahia allati taliku bimahasinul ada wal makarimul akhlaq. Satu maslahat yang mana mahasinul adat, memperelokkan adat kita, memperelokkan adat, wa makarimul akhlaq, dan menghiasi akhlak kita, memperelokkan akhlak kita. Jadi ada benda ni, akhlak kita jadi semakin elok, adat kita pun jadi semakin elok. Wa ta'difuha al-uqul ar-rajih, dan menghasilkan akal yang sihat, yang rajih. Contoh dia apa? At-taharah wa sitrul awrah. At-taharah wa sitrul awrah wa adabul aqlu wa sunan. Ni lebih pada dari segi akhlak lah. Dari segi akhlak. Akhlak adalah untuk memperelokkan diri kita. Wattaqarrub bin nawafil, dan mendekatkan diri dengan perkara yang sunat. Al-khairat, kebaikan, min sadaqat, khairat min as-sadaqat, kebaikan daripada bersedekah, maka wal qurrabat, dan merapatkan hubungan kerabat. Di bawah ni kita ada pula hifzud dururi al-khams wa tusamma bil kulliyat al-khams atau usul al-khams. Jadi ni dururiyat khams, yang mana tadi kita ada bagi tahu maslahat dururiyat ni ada 5 benda yang kita perlu, ataupun ada 5 benda yang agama kita ni, Islam ni, agama kita fokuskan. Maksudnya semua hukum yang ada dalam dunia ni, hukum agama kita ni, mestilah dia kena pada salah satu ni daripada 5 ni. Yang pertama hifzuddin. Hifzuddin, jaga agama. Contoh satu kita ambil hifzuddin, jaga agama. Hukum apa yang Allah tetapkan ni bagi menjaga agama kita adalah hukum, contohnya riddah, hukum murtad. Hukum murtad. Apa hukuman kepada orang murtad? Dia ada hukuman. Jadi kalau tak ada hukuman tu, nescaya ramailah murtad ataupun tak terjagalah agama kita ni. Yang kedua, hifzun nafsu, menjaga nyawa. Jadi banyak hukum yang ada di dunia ni yang ditetapkan oleh syariat kita, yang mana bertujuan adalah untuk hifzun nafsu, menjaga agama. Antaranya larangan bunuh, larangan mencederakan orang lain. Yang ketiga, hifzu akal, menjaga akal. Jadi Islam ni menitik beratkan juga tentang akal. Antara contoh yang boleh kita lihat adalah pengharaman arak. Jadi Islam ni mengharamkan arak sebabnya
Arak tu menghilangkan akal kita. Jadi kalaulah kata Islam tak mengharamkan arak, nescaya tak terpeliharalah akal kita ni. Yang keempat, hifzun nasal, menjaga keturunan. Okay, kita boleh lihat kepada pengharaman zina. Jadi Islam ni mengharamkan zina supaya apa? Supaya nasal kita ni terjaga, keturunan kita terjaga. Hifzul mal, menjaga harta. Jadi banyak hukum-hukum yang berkait dengan penjagaan harta seperti riba, rasuah, judi. Semua tu adalah bagi menjaga harta kita. Jadi dia ada 5 daruriyat khams yang mana kalau tak ada salah satu ni cacatlah kehidupan kita. Jadi semua hukum ni mesti berkait dengan salah satu ni. Okey, ni tatbiq wa hifz ad-daruriyat al-khams fil hayat al-yawmiyah. Objektif pembelajaran kita bagi tajuk ni yang ketiga ataupun yang terakhir, tatbiq hifz ad-daruriyat al-khams fil hayat al-yawmiyah. Pelaksanaan penjagaan daruriyat khams dalam kehidupan seharian. Kita tengok hifzuddin, menjaga agama ni, penjagaan agama. Al-maqsudu bihi yatajassadu fi hifzi ma'anihi al-thalatha al-iman wal-islam wal-ihsan. Yang dimaksudkan dengan hifzuddin adalah penjagaan kepada 3 benda, iaitu iman, Islam dan ihsan. Jadi 3 benda ni perlu dijaga, iman, Islam dan ihsan. Pelaksanaan dia pula kita boleh lihat dari segi janibil wujud ni, maksudnya kita daripada tiada kita buat benda tu. Daripada tiada kita buat benda tu. Al-amru bil iman as-sahihah. Arahan untuk beriman ataupun berakidah yang betul. Wal qiyamu bil faraid, dan melaksanakan fardu. Wa ihya'in nufus, dan menghidupkan jiwa kita. Hidupkan jiwa ni maksudnya bertasawuf, menyucikan jiwa kita. Jadi segala sifat-sifat yang mazmumah. Jadi semua tiga benda ni kita perlu buat. Dia asalnya tak ada, tapi kita kena mengadakan dia. Kita kena mewujudkan dia. Okey. Yang kedua, hifzun min janibil adam. Kita tak boleh buat benda tu. Kita mestilah, kalau dah buat, kita mesti menghilangkan benda tu. Tashri'ul jihad wa haddu ar-riddah. Tashri'ul jihad wa haddu ar-riddah. Pensyariatan jihad wa haddur riddah, dan hukum hudud untuk orang murtad. Hukum hudud untuk orang murtad. Okey. Jadi Islam ni mensyariatkan jihad. Jihadlah apa-apa jihad secara umum bagi menghilangkan bagi menghilangkan mafsadah. Wa haddur riddah, dan hukuman riddah. Hukuman untuk orang murtad ni ada untuk bagi menghilangkan ataupun bagi mengelakkan orang Islam ni terlibat dengan murtad. Yang kedua, hifzun nafsu, menjaga jiwa. Al-maqsud bi asbatu dzatu insaniyah, menjaga zat manusia ataupun menjaga tubuh badan manusia fi anasirha al-maddiyah wal ma'niyah, dari segi anasir yang maddi yang boleh kita pegang, wal ma'niyah, dan juga tak boleh pegang. Apa tak boleh pegang? Emosi. Jasmani dan rohani lah. Jasmani dan rohani. Kita tak boleh nak mencederakan jasmani ataupun rohani seseorang, emosi seseorang. Hifzuha min janibil wujud, dari segi kita kena mewujudkan benda tu. Al-amru bi tanawul ma taqumu bihi nafsu min akli wa syurb wal ilaj. Arahan untuk mengambil apa yang diperlukan oleh badan kita daripada pemakanan, minuman dan ilaj. Dia ada hukum makanan yang halal, hukum makanan yang haram. Khinzir apa semua haram sebabnya merosakkan tubuh kita. Arak pun haram sebab merosakkan tubuh kita juga. Hifzuha min janibil adam man'ul qatl. Man'ul qatl, larangan membunuh. Wa tashri'ul qisas, dan pensyariatan qisas, balas balik. Balas balik. Jadi adanya hukum ini adalah untuk
mengelakkan terjadinya kerosakan pada jiwa kita. Hifzul aqli, yang ketiga, menjaga akal. Al-maqsudu bihi ma yadhamman salamatuhu wa hayawiyatahu. Yang dimaksudkan dengan hifzul akal adalah apa yang menjamin keselamatannya, keselamatan manusia, wa hayawi, dan kehidupannya. Min janibil wujud al-amru bit-ta'allum wa tahrirul fikri. Arahan ataupun suruhan untuk belajar, tahrirul fikri, dan kebebasan berfikir. Hifzu min janibil adam, dari segi adam pula, menghilangkan tahrimul khamar, pengharaman khamar, arak. Jadi arak ni diharamkan supaya manusia ni tak hilang akal. Supaya manusia ni kalau dia minum ni dia akan hilang akal. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, Islam mengharamkan khamar, wa ma fiha minal mukhaddirat, dan apa sahaja yang berkait dengan arak ni seperti mukhaddirat, dadah juga menghilangkan akal, jadi diharamkan juga. Yang keempat, hifzun nasal, menjaga keturunan. Al-maqsud bihi dhaman li-istimrar an-naw' al-thani fi ajyalul muta'aqibah. Yang dimaksudkan dengan menjaga keturunan adalah dhaman li-istimrar, jaminan untuk meneruskan keturunan manusia fi ajyal muta'aqibah, pada generasi-generasi yang akan datang. Dari segi min janibil wujud, al-hathu 'ala az-zawaj wa at-targhibu fihi, galakan untuk berkahwin supaya dapat keturunan yang elok, supaya keturunan ataupun umat Nabi ni semakin ramai. Min janibil adam pula, mu'aqabatu al-munharifina al-mubarisina lizina, mengakibatkan ataupun mu'aqibatul munharifina, mengancam golongan yang sesat yang buat perkara zina, awil liwat, ataupun liwat, awil sihat, ataupun perempuan sama perempuan sihat. Liwat ni laki sama laki. Jadi semua ni adalah bagi mengelakkan perkara tersebut. Hifzul mal, yang terakhir, hifzul mal, penjagaan harta. Al-maqsudu bihi ilma'ihi wa ithrawatihi wa siyanatihi min talaf wa dhiya' wa nuqsan, menjaga daripada hilang, wa dhiya', dibiarkan, wa nuqsan, dan berkurang. Jadi tiga benda ni kita kena jaga harta kita daripada hilang ataupun terbiar, wa nuqsan, ataupun berkurang. Al-hassu 'alal amal, galakan untuk bekerja, darab fil ardi, dan apa ni, darbi fil ardi, wal bahthu 'anil rizqi, dan mencari rezeki. Dari segi adam pula, tahrimus sirqah wal ghash wal rashwah wal riba, pengharaman pencurian, wal ghish wal rishwah wal riba, pengharaman mencuri, penipuan, scammer lah, dan rasuah dan riba. Jadi semua ni dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mengelakkan harta kita ni terkesan berkurang ataupun hilang. Okey, jadi itu saja untuk tajuk ni. Allah Taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.